Sekarang ni yang kita utamakan ialah makanan jasmani. Sewa van nak pergi makan tom yum sempadan. Ori punya. Dia orang kata makan ikan bakar atas genting Highland Kemerang ada sedap tak? Memang puas hati Ustaz. Sejuk pula makan ikan bakar memang sedap tak? Harga okey lah, not bad lah. Bila datang makanan roh, I say man, tak dapat lah. Tetamu nak datang rumah. Inilah dia orang yang mengutamakan makanan jasmani tapi tidak mengutamakan makanan rohani. Bila jadi masalah, dia tak nampak jalan keluar. Sebab jiwa dia lapar. Jiwa dia kosong. Kadang-kadang yang jadi imam tu pun kita musuh hati. Kalau dia straight saja, lain sikit tak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita musuh hati. Kena pula aircon tak ada. Panas gila. Begitulah dengan Barzanji. Dia ada selawat. Salla alaikallah ya adnani. Ya Mustafa ya Safwatal Rahmani. Cuba baca biasa. Tak sedap. Tapi kalau lagu kan. Salla alaikallahu ya adnani. Dia lagukan. Ya Mustafa ya Safwatal Rahmani. Alhamdulillahi alladhi a'tani hadzal ghulamat tayyibal ardani. Sedap. Maksudnya apa makcik? Tak tahu. Sedap. Yang ni yang kita nak ubah. Dalam tu dia ada cerita tentang Nabi SAW. Salla alaikallah ya adnani. Selawat, ingatan, pujian ke atas engkau wahai Rasulullah ni. Selawat kami doakan pada Allah. Salla alaikallah ya adnani. Wahai anak cucu Adnan. Anak cucu Adnan itulah keturunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tu keturunan daripada Bani Adnan tadi. Daripada Bani Adnan ni hak atas ni sekarang tuan-tuan dia mari kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, mari kepada Bani Hashim, Bani Quraisy apa semua sampailah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang saya katakan tadi, daripada hak Adnan semua kahwin dapat anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulianya Nabi, keturunan dia semuanya menjaga maruah, berlakunya perkahwinan di dalam nasab keluarga mereka. Allah pelihara macam tu kemuliaan Nabi itu. Sebab tu dia kata apa? Hazal ghulamat tayyibal ardani. Inilah anak yang baik. Hazal ghulamat tayyib. Cerita tentang kelahiran Nabi ni, subhanallah, anak yang baik. Ghulam, budak yang baik. Tayyib, yang baik. Baiknya Nabi Muhammad tu macam mana Ustaz? Mak Rasulullah bila mengandungkan Rasulullah, dia tak macam isteri kita mengandung anak kita. Tak macam mak kita mengandung kita. Mak kita mengandungkan kita, morning sickness. Allah. Bukan kata morning, evening, nightning, morning, semua sick belaka. Isteri kita nak dapat anak kita tu, Allah, muntah ni satu tasik dengar. Punya dahsyatnya tuan-tuan. Kenapa isteri kamu suruh Allah bawa budak? Mak Nabi Muhammad tak pernah rasa sakit macam itu. Dia tak pernah rasa sakit. Tak pernah rasa macam kita ni. Memang kita tak pernah rasa lah. Isteri kita lah. Yang isteri kita ni wahnan ala wahnan. Susah di atas susah bila mengandung. Mak Rasulullah. Mulianya Nabi Muhammad tak pernah menyusahkan mak dia. Tak pernah menyusahkan keluarga dia. Sampailah kita sekarang tak pernah Nabi menyusahkan kita. Apa benda yang Nabi susahkan kita? Berapa banyak ajaran agama lain kadang-kadang menyusahkan. Kamu tak boleh kahwin. Bujang sampai ketua. Tak boleh kahwin, duduk menor. Duduk kat tokong menor. Tak kahwin makcik? Tak boleh. Kita orang tak boleh.
Kita punya Tok Imam kahwin bukan setakat seorang, 4 bini dia. Nama imam apa? Muhammad Al-Tesla. Watesko. Oh, subhanallah. Abang-abang nak menikah. Ajaran lain ada yang mengajar penganut dia tak boleh kahwin. Duk diam. Sedangkan ajaran Islam adalah ajaran fitrah. Ajaran fitrah, ajaran yang semula jadi, ajaran yang bersih, ajaran yang memenuhi kehendak naluri. Nama dia fitrah. Daripada amalan sampai kepada tahap hukuman. Daripada peraturan hidup sampailah kepada peraturan ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Nabi Muhammad membawa kepada kita lengkap. Tapi Ustaz, kita kena ikut Nabi kan? Ya. Jadi, tang mana yang nak ikut Nabi itu Ustaz? Macam nak tengok daripada kemajuan Nabi dia, ya lah maklum kan tak maju Ustaz. Adik, apa benda yang boleh diikut Ustaz? Kalau adakah kita nak ikut Nabi ni kita kena duduk dalam gua, buat rumah pada batang kurma, makan roti, chicken chop tak boleh, nasi paprik tak boleh ke macam mana? Naik kereta tak boleh, main naik unta dengan kuda. Macam mana Ustaz? Sebab tu suruh main kuliah tak mau, suruh mengaji sirah tak mau, suruh belajar kuliah tak mau, main dengar ceramah tak mau. Yang dia mau beratur pergi cari makan. Ada orang yang beratur nak cari makanan viral 4 jam. 4 jam beratur pasal nak mentah ke darah. Allah. Ada yang nak beli handphone, bawa bantai, bawa toto, tidur depan kedai handphone daripada pukul 8 malam. Nak buka 8 pagi, 8 malam tidur. Nak cari handphone. Ada yang nak dapat makanan viral, pukul 10 malam, tidurlah depan kedai tu. Besok pukul 10 pagi, kedai buka, dia yang pertama beratur. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, agak ada orang beratur pukul 5 pagi, 4 pagi, 3 pagi nak sembahyang subuh. Sampai ke Padang tu. Beratur apa bang? Ada viral. Sembahyang subuh. Tobat lahum tak ada tuan-tuan. Jenuh. Tok Bilal panggil, hayya ala salah. Mekah. Alhamdulillah dia robak muka. Kebakar masjid ni kan. Yang utamanya ialah makanan jasmani. Makanan roh tak ada. Sekarang ni yang kita utamakan ialah makanan jasmani. Sanggup pergi makan tom yam. Tak main. Tom yam tasik tak main lah. Pergi sempadan. Sewa van nak pergi makan tom yam sempadan. Ori punya. Sanggup dah. Itu nama dia makanan jasmani. Dia orang kata makan ikan bakar atas genting Highland Kemerang ada sedap tak? Memang puas hati Ustaz. Sejuk pula makan ikan bakar memang sedap tak? Harga okey lah, not bad lah. Naik Kemerang tuan-tuan. Nak cari ikan bakar. Dengar khabar pula, oh sedap gila makan nasi dalam bambu. Ke Sungkai pergi dia. Bila datang makanan roh, malam ni ada ceramah maulid, petang ni ada selawat merhabat, datanglah. I say, man, tak dapat lah. Tetamu nak datang rumah. Bila? Malam, pukul 11. Pukul 11 datang. Siang, tak lagi mana dah. Dah rumah tu, saya nampak dia. Inilah dia orang yang mengutamakan makanan jasmani tapi tidak mengutamakan makanan rohani. Bila jadi satu-satu, bila roh dia tak ada makanan, dia jadi roh dia lapar. Bila dia sakit, dia mula jadi merayat. Bila dia susah, dia mula jadi tak elok. Bila makanan roh dia tak ada, iman dia tak ada, jiwa dia kosong, bila jadi masalah, dia tak nampak jalan keluar. Bila makanan roh dia kosong, dia mula jadi satu benda yang tak elok pada jiwa dia. Sebab jiwa dia lapar. Jiwa dia kosong. Majlis ilmu ni, makanan roh. Supaya roh jadi kuat. Semayang berjamaah tu, makanan roh. Supaya hati jadi kuat. Bila kita baca Quran itu, makanan roh. Supaya kita ni jadi kuat. Hari ni manusia jadi lembek jiwa dia pasal apa? Roh dia kosong. Ada masalah, bunuh diri.
Fras pencipta terjun sungai. Menang di rumah, duk dengar bisikan. Fras cinta dengan negro, putih tunang pula. Dia cari sungai Kintar. Benar, terjun, bunuh diri, terjun, bunuh diri ikut perasaan. Pergi duduk atas jambatan, nak terjun, elok nak terjun, buaya timbul. Tak jadi terjun, balik rumah dia. Kata nak bunuh diri, tak jadi mak, ada buaya mak. Elok lah, buaya makan kamu cepat mampu sikit. Sikit-sikit bunuh diri, sikit-sikit jadi murung, sikit-sikit jadi panas baran, sikit-sikit jadi lemah semangat. Sebab apa? Sebab makanan roh kurang. Sembahyang jemaah tak nak datang, baca Quran tak nak, zikir tak nak, dengar kuliah tak nak, tak ada kitab tak nak. Yang dia pentingkan ialah makanan badan. Tapi dia kurangkan makanan roh. Bila roh jadi lemah, roh jadi tak larat, jadilah macam yang kita jumpa sekarang ni tuan-tuan. Macam-macam. Fras ambil dadah. Fras pergi minum arak. Fras saja buat kerja gila. Yang bukan-bukan, sembelih anak, sembelih isteri, tembak anak, tembak isteri, bunuh isteri, bungkus dengan tilam. Pak siapa jadi macam tu? Cuba tanya dia. Dia sembahyang di mana? Cuba tanya orang yang macam tu. Kamu datang kuliah masjid berapa kali? Berapa kali kamu main kuliah? Berapa kali kamu baca Quran? Berapa kali kamu berzikir? Tak, jawapan dia berzikir juga. Dia tasbih guna TikTok. Gini. Tu tasbih sekarang. Lagi canggih begini. Tuan-tuan yang saya hormati. Baik, yang pertama. Dalam Islam, kehidupan kita ni ada dua sumber yang utama, datang pula sumber yang ketiga, datang pula sumber yang keempat. Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas ulama. 4 sumber. Okey. Dia kata Ustaz, kalau kita ikut Nabi Muhammad, di mana yang kita nak ikut? Apa contoh yang Nabi kita nak ikut Ustaz? Ekonomi. Sosial. Apa benda Ustaz? Kemajuan, kemodenan. Apa benda Ustaz? Sebab tu kau buka dalam Quran. Al-Quran ni Allah Ta'ala turunkan pada Nabi untuk sampaikan pada kita. Kalau kamu nak cari dunia, bukalah Quran. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah kamu apa-apa yang kamu dapat daripada dunia, nikmat dunia untuk kamu mencari akhirat. Dan jangan kamu lupa bahagian kamu di dunia. Ayat ni turun ataupun ayat ni berada dalam kisah apa? Ayat ini berada dalam kisah Qarun. Dalam cerita Qarun ayat ni. Panjang cerita dia. Bila Nabi Musa kata dekat Qarun, bayarlah zakat. Sebab dengan zakat, engkau ambil harta engkau untuk kau beli akhirat. Kau bekerja, kau banyak duit, kau bayar zakat. Zakat tu untuk akhirat engkau. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Bayar zakat. Sebab tu tuan-tuan, kita kena jadi kaya supaya kita senang masuk syurga. Mai kita pula, kamu kaya ke lambat masuk syurga, tahu? Tahulah kamu, baik kamu miskin. Akhirnya miskin buat masjid 1 juta pun tak jumpa kita tak ni. Kalau kita semua kaya tuan-tuan, malam ni datang 100 orang, bagi seorang 100,000, malam ni juga 1 juta tuan-tuan. Selesai masalah. Tapi pasal kita susah. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita jadi kaya. Dengan kaya tu, kamu cari akhirat. Kita sedekah, kita wakaf, kita nafkah, kita buat kebajikan. Tetapi janganlah kamu lupa bahagian kamu di dunia. Kemudian Qarun kata apa? Qarun kata, apa siapa pula aku nak bayar zakat pula? Aku teruk-teruk kaya ni senang nak bagi ke orang. Itu jawapan Qarun. Yang aku kaya ni pasal aku pandai. Tak ada kena mengenal dengan Allah. Aku yang pandai cari duit. Qarun kata dia pandai. Bila sebab dia kata dia pandai, lingkup Qarun, Allah tenggelamkan dia.
Dan Allah Ta'ala kata apa? Berapa banyak orang yang sebelum daripada Qarun lebih kaya, lebih banyak harta daripada Qarun pun kami binasakan. Setakat Qarun ciput tu pun Allah. Sebelum daripada Qarun lagi banyak orang kaya kami runtuhkan mereka sebab mereka sombong. Tuan-tuan, daripada kisah tadi, Qarun tadi, apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan, kita duk parking kereta di luar tu. Macam-macam. Ada yang vampire, ada yang wildfire, ada yang vampire. Okey, ada King, ada H, ada Toyota, semua ada. Ada Mercedes, ada BMW, semua ada. Kita kalau tengok kereta mahal ni, baru ni saya naik kereta satu datuk tuan. Dia ambil saya ke hotel. Dia kata, tak apa Ustaz duk, sekejap saya ambil. Kita pergi naik kereta saya lah Ustaz. Kereta Ustaz simpan lah. Okey. Boleh tu. Dia sampai saya tengok kereta dia. Kereta jenis apa ni? Tak pernah aku jumpa kereta ni. Berapa harga ni tu? Murah Ustaz. Dia gelak Ustaz. Murah kata dia. Di Malaysia ada 2 ya Ustaz. Oh, juta ni. Lebih kurang Ustaz. Di Malaysia ada 2 Ustaz. Oh, satu Datuk pakai. Ya. Satu lagi isteri saya pakai. Astaghfirullahalazim. Memang kaya sungguh entah laki bini. Kalau setakat kereta kita di belakang ni dia tengok entah. Kalau Qarun tengok kereta dia agak-agaknya nah. Tak nampak apa tuan-tuan. Punya kaya Qarun. Kata Allah, ada lagi yang lebih kaya daripada Qarun. Ada lagi. Menunjukkan bahawa orang dulu lebih kaya daripada kita. Orang dulu lagi pandai daripada kita. Kalau kita kata kita pandai, kaya kita sekarang setakat mana? Ustaz, saya ada PhD. Kaya hang tahu mana? Kaya hang tahu mana? Dalam bank ada berapa juta? Tak banyak. Qarun tu lagi pandai. Dan kata Allah, sebelum daripada Qarun tu lagi kaya. Yang ni yang saya sebut pada tuan-tuan selalu. Pembohongan orang dulu-dulu. Pembohongan cendekiawan kepada kita ialah mengatakan orang dulu bodoh. Yang pandai kita. Pembohongan yang beratus tahun yang kita duk percaya berpuluh-puluh tahun. Orang dulu tak erti menulis. Orang dulu tak erti membaca. Orang dulu tak pergi sekolah. Orang dulu tak erti masak. Orang dulu tak erti bercakap. Dan kita percaya bulat-bulat. Kemuncak dia, orang kita ni tuan-tuan, manusia ni berasal daripada buruk. Allah. Dan kita percaya. Kita tengok National Geographic. Tengok dengan cucu, dengan anak. Ayah, tu buruk ke ayah? Itulah asal keturunan kita. Oh. Hangguk budak tu. Tuan-tuan, yang buat kereta api, ada orang dia. Yang buat telefon, ada nama dia. Nama dia Bell. Yang buat kapal terbang, nama dia Wright. Yang buat aspirin, ada nama dia. Yang buat lampu, ada orang dia. Yang mula-mula buat kipas, ada nama dia. Ada tuan-tuan ni. Orang yang mula-mula. Kita akan mengingati yang mula-mula. Sebab dia. Sebab tu manusia ni yang mula-mula siapa dia? Adam. Kalau manusia asal daripada beruk, tuan-tuan tanya kat cikgu sekolah, beruk yang mula-mula tu nama apa? Tanya dia kalau dia boleh jawab. Monkey lah Ustaz. Tahu lah monkey. Nama dia apa? Cheetah ke? Apa ke? Tarzan ke? Sampai macam tu disumbat dalam kepala otak kita. Manusia dulu bodoh. Tamadun tak ada. Habis tu Qarun nak letak di mana? Macam mana dia boleh kaya hebat lagu tu? Adakah dia ada kaya? Kaya dia kalau tak ada benda nak buat apa kaya? Kalau dia kaya, tak ada benda apa nak buat, apa guna kaya dia? Harta banyak, emas bertantan, tapi tak ada apa.
Rumah tak ada. Kereta tak ada. Makanan tak ada. Duk pun dalam gua. Harta banyak. Apa guna harta dia? Harta dia banyak, maknanya hak di luar tu lagi banyak. Macam kita sekarang. Kalau tuan-tuan banyak duit beratus juta, tak ada apa, duduk di padang pasir. Banyak duit balong? Banyak. Tapi tak ada pun nak beli minum, tuan-tuan. Adakah zaman Qarun macam itu? Sebelum Qarun macam itu? Tak. Yang nombor satu saya nak ajak pada tuan-tuan. Buangkan pahaman orang dulu mundur. Buangkan pahaman orang dulu bodoh. Buangkan pahaman bahawa orang dulu tak canggih. Dalam Quran kata orang dulu lagi canggih daripada kita. Tetapi kerana mereka ingkar, Allah hapuskan terus. Ganti tamadun lain pula. Ambil masa balik membina. Ambil balik. Bolehkah Ustaz Allah hapuskan sekaligus? Awak tak boleh pula. Manusia pun boleh hapuskan. Dia letak bom atom. Hiroshima habis. Nagasaki pun habis. Itu baru setakat bom. Bayangkan kalau Allah datangkan. Habis lingkup. Sekelip mata saja tuan. Baik. Jadi dalam Islam, Allah Ta'ala bagi pada kita otak. Daripada otak inilah tuan-tuan, Allah Ta'ala kata pada kita, ambil dunia kamu. Ambil dunia kamu, gunakan kepala otak kamu. Antum a'lamu bi umuri duniakum. Kamu semua lebih tahu tentang urusan dunia kamu, kata Rasulullah. Silakan. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bahawa kita lama-lama makin canggih, kata Allah. Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu lihat kami akan memudahkan urusan kamu di langit dan di bumi. Yang ni Islam, tuan Nabi ni tak kacau apa, buatlah. Sebab tu hari ni cuba kita tengok teknologi langit sangat canggih. Allah sebut dalam Quran. Tuan-tuan naik kapal terbang sekarang. Ada bilik mandi sekarang atas kapal terbang. Boleh mandi dah kat sumur. Dulu jangan. Dulu kita nak ambil wuduk dalam tandas kapal terbang pun pramugari marah. Tak marah apa. Meleleh ayak keluar pergi depan. Pramugari ketuk pintu, buka. Pakcik buat apa? Ambil wuduk. Kaki sebelah di lantai. Yang sebelah lagi duduk lang siki tu. Lepas tu kaki tu. Punya seksa lah ambil wuduk, pakcik oi. Nanti habislah tempat kapal terbang kita, pakcik. Nak semayang. Sekarang Kak Nak tak payah Kak Nak. Ada bilik semayang atas kapal terbang. Allahu Akbar. Masya Allah. Canggihnya kapal terbang sekarang. Dulu kita semayang duduk atas kerusi. Allah. Tengah-tengah semayang, pramugari tolak. Encik, nak nasi? Nasi ke roti? Kita tengah semayang. Dia tanya pula. Tengah semayang ni. Gatai bercerita. Buat apa? Nak semayang tu pun tengoklah. Kalau pramugari jauh lagi boleh lah semayang. Ni lagi 2 row dia semayang tu. Allah. Tak kelang kabut. Kan aku tak jawab. Aku terlepas pula nasi aku ni. La ilaha illallah. Sekarang boleh buat video call. Sekarang kita duduk atas kapal terbang kat Som, kita boleh telefon suami kita di Tasik. Abang. Ni atas India, Uttar Pradesh. Okeylah. Nak tidur tadi, kalau nak tidur pramugari pula suruh makan pula. Makan teruslah bang. Anak-anak okey bang. Okey, tu siapa perempuan sebelah tu bang? Sudah tuan-tuan. Dia suruh driver kapal terbang tu patah balik tuan-tuan. Sekarang boleh cakap. Punya canggih kapal terbang. Saya telefon isteri saya waktu tu saya nak pergi London. Saya duduk atas ruang udara Iran. Telefon, Mama. Abang dah sampai ke? Tak adalah, abang ke Iran. Iran? Buat apa bang? Atas ruang udara Iran melintasi negara. Boleh telefon bang? Apa tak boleh, video call pun boleh. Canggih sekarang kapal terbang tuan-tuan. Seronoknya. Silakan. Islam tak pernah larang. Saya naik satu kapal terbang. Dia jemput saya ceramah. Daripada Ipoh. Pergi ke Kelantan, Kota Baru. Waktu tu saya dengan Radio Perak. Datuk. Saya nak panggil Datuk lah ceramah. Tak dapat lah tuan. Saya habis di Radio Perak pukul 5.
Mana ada flight. Ipoh Kota Baru tak ada. Nak pergi Subang memang tak sempat. Tak dapat lah tuan. Minta maaf lain kali tuan. Saya nak juga Ustaz datang. Datuk datang. Tak dapat tuan. Tak sempat tuan. Saya hantar jet ambil Datuk. Oh sempat. Saya kata. Oh nampak. Jahat betul Ustaz Kazim ni tuan. Saya naik kapal terbang dia daripada airport Ipoh. Mak Saleh, driver dia. Dia tunggu saya dekat airport tu, dia ambil beg saya. Saya kata tak apa, saya bawa tak apa, beg kecil tak apa. Dia kata dia tu duty dia. Dia kena ambil. Oh, bila lagi Mak Saleh nak bawa beg kita? Bila lagi kita? Wah, saya pun menyembang dengan orang yang ambil saya tu. Datuk beli kapal terbang ni, nak buat apa? Saya bisnes. Actually, I ada bisnes kat Afrika lah. Oh, sampai kapal terbang ni? Sampai, insyaAllah. Kecil je sampai. Sampai. Kecil tapi enjin besar. Kadang saya nak sembahyang Jumaat di Mekah, teringat Masjidil Haram, saya pergi je lah. Petang balik lah. Dahsyat tuan-tuan. Kita nak pergi sembahyang di Masjidil Haram tu 6 bulan duk kira duit tu. Masuk tabung arnab, tabung ayam. Nak kumpul 10,000. Dia hari ni teringat nak sembahyang. Besok Jumaat teringat nak sembahyang Jumaat. Naik kapal terbang pergi. Habis sembahyang, patah balik Malaysia. Kaya tuan-tuan orang Melayu kita. Saya tumpang tui. Duduk atas kapal terbang, pemugari dia main Datuk. Nak makan, kita ada bihun, kita ada nasi lemak. Ambil light sudahlah, bihun cukup lah. Okey. Kita muelok bismillah tuan-tuan. Datuk, kita dah nak sampai. Astaghfirullahalazim. Tak sempat aku nak makan, dia ambil dah tuan-tuan. Setengah jam tak sampai Kota Baru. Dia naik, dia turun. Adakah Islam melarang kemajuan macam tu? Tak. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, kemajuan macam ni makin lama makin seronok, makin ada. Tuan-tuan hanya perlu berfikir saja dan tuan-tuan akan dapat mencipta apa yang tuan-tuan fikirkan. Dulu naik kereta, nak pergi ke Parit, tuan-tuan kena tanya orang. Buka tingkap. Assalamualaikum. Salam. Mana, apa nama, di mana Parit, mana betul, mana tadi? Habis depan, straight ke depan, kanan. Itu pun jumpa lah dia. Sekarang ada dah tuan-tuan tanya macam tu. Tobat lahum tak tanya dah. Proton, Parit, dia bawa. Kemudian onto tarik kita. Ke Parit dia bawa kita tuan-tuan. Ke longkang pergi dia. Aku kata Parit botol, bukannya Parit longkang. Nampak tuan-tuan ni. Hari ni punya canggihnya teknologi. Islam tak menentang benda tu. Malah Islam kata apa pada kita? Ambil, cari. Dan segala kekuatan kita ada untuk buat benda-benda ni. Sama je tuan-tuan. Dulu kita dengar otak Jepun. Depa Ustaz Jepun Ustaz. Kita orang Melayu tak boleh Ustaz. Sampai bila nak faham je itu? Otak Melayu ke otak Jepun sama. Malah Melayu lebih awal membina tamadun. Tapi tamadun orang Melayu kita ditutup, disimpan, dihilangkan. Dan ditulis dalam buku sejarah, orang Melayu bodoh, orang Melayu bodoh, orang Melayu bodoh. Orang Melayu tak erti buat jarum, sebab tu bila Portugis datang, dengan mudah dia tawan Melaka. Ni siapa punya kenyataan bodoh lagu ni? Balik buka sejarah. Tengok besar mana kapal-kapal Melaka nak banding dengan kapal Portugis. Balik buka sejarah balik, kapal orang Melaka dengan kapal orang Cina besar mana tuan-tuan? Kapal orang Melayu Melaka parking di pelabuhan jauh ya. Tak boleh dekat dengan pelabuhan. Pasal apa? Besarnya kapal orang Melayu. Tak boleh dekat. Kapal-kapal ni tak boleh bagi masuk. Besar sangat. Ini sejarah. Sebab tu bila mereka tawan Melaka, mereka bawa balik meriam, bawa balik senapang pistol, bawa balik ke Portugal, bawa balik ke Lisbon. Habis tu kenapa Melaka kalah Ustaz? Pasal dengki sama-sama kita. Khianat sama-sama kita. Tikam daripada belakang sama-sama kita. Kuasa punya pasal. Buka segala rahsia ketenteraan. Rahsia kekuatan. Tapi sayang tuan-tuan, orang tak cerita sejarah sebenar di sebalik dia. Kuatnya kerajaan Melaka
Bila dia tahu Raja Manuel I, Portugis punya raja, dia mula nak ngembangkan kuasa dia. Dia tawan Portugis tawan Goa di India. Dia duk nampak Melaka. Tapi dia kata, ada satu lagi benda yang kalau kita tawan benda ni, kita lagi kuat. Apa dia? Madinah dan Mekah. Dia hantar Alfonso di Albuquerque. Hampir tengok apa yang berlaku yang boleh kita tengok. Madinah dan Mekah hampir serang. Yang ni sejarah tak cerita. Berita tentang Portugis nak menyerang Mekah dan Madinah sampai pada Sultan Melaka. Macam mana kita nak selamatkan Mekah, Madinah? Ni tempat Nabi kita. Ni tempat asal agama kita. Apa kita boleh buat? Mesyuarat, tuan-tuan. Kita nak kejar Alfonso di Albuquerque tak sempat. Cara dia mudah, tuanku. Dia jadi bendahara ni jadi macam kita ni bendahara tu pasal kita dah lampak dah. Asal filem Melayu je bendahara slow je. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik harap dia ampun tuanku. Tu nama dia Syarif Medan nama dia. Pak Malau. Perkara yang lepas jangan diulang kaji lagi Damak. Tu cerita Pak Malau. Kau tinggal sajalah di Mersing ini Damak. Telayak perahu boleh ditarik Pak Malau. Tu no dia amat pula. Bila bercakap dia duduk cebik je bibir tuan ni. Apa kata kerajaan Melaka? Tuanku, kalau kita nak pergi serang sekali, nak hambat, Alfonso dah on the way dah. Sekarang macam ni, kita patahkan balik Alfonso di Albuquerque. Macam mana cara dia? Bukankah sekarang di negeri kita ada Lopez de Esquerra yang buat datang nak tengok perdagangan di Melaka, tangkap saja mereka. Masuk dalam penjara. Mesti raja mereka tahu dia akan serang kita. Kita serang, kita lawan di sini. Mekah selamat, Madinah selamat. Kalau dia nak Melaka, ambillah Melaka, tak apa. Janji Mekah dan Madinah selamat. Kita bina kerajaan yang baru di Johor, di Kampar, di Siak, di Linggi, di Lingga, semuanya ada. Ini sejarah tuan-tuan. Pengorbanan, kehebatan orang Melayu Melaka mempertahankan Madinah dan Mekah. Tapi sejarah ditulis kot lain. Pahlawan-pahlawan Melayu menentang Portugis dengan lembing dan keris. Sedangkan Portugis menembak dengan meriam-meriam, bedas-das nama dia. Bedas-das tu bunyi macam cerita Nujum Pak Belalang. Apakah bunyi meriam yang bedas-das itu Datuk Bendahara? Yang jadi sultan dia siapa? Ahmad Nispu. Bedas-das bunyi dia. Ini cerita dia. Bila sampai Melaka ditawan, apa yang dibuat oleh Sultan Melaka, Sultan Mahmud dan sebagainya tadi, membina kekuatan yang lain, attack Melaka. Attack balik Portugis. Portugis tak boleh menyawa, tuan-tuan. Masa bila yang Portugis menjajah Malaysia, tanah Melayu ni 400 tahun bila? Saya dah dengar selama 447 tahun negara kita dijajah. Ini syair Hari Merdeka ni. Masa bila 447? Tuan-tuan ingat Portugis datang Tasik tu? Ada tak Portugis datang ke Tasik, datang ke Tepin ada tuan-tuan? Portugis tak boleh lepas daripada Melaka. Mana ada Portugis menjajah Perak? Sebab tu ada kerajaan Perak, ada Sultan Perak, Sultan Melaka tak ada. Sultan Pahang masih ada. Jadi jangan kita hari ni duk dengar cerita bahawa Melaka, Melayu, tanah Melayu dijajah oleh Portugis. Bila masa tuan-tuan? Kekuatan orang Melayu tak boleh buat apa tuan-tuan. Lah Portugis kata kat Belanda, hand over lah, take over lah, aku nak balik aku pening kepala lah. Belanda pun tak sampai tempat kita. Jadi ini yang sejarah yang perlu dilihat semula. Melayu, orang Melayu hebat. Teknologi dulu. Tuan-tuan baca tentang sejarah Melayu Melaka, sejarah Hang Tuah. Dia tak boleh pi. Di Melaka tuan-tuan, Portugis tak boleh pi dah. Habis dia robohkan masjid, dia roboh semua. Tak boleh membangun dah. Lingkup Melaka.
Tak boleh. Dia naik kerajaan lain, naik kerajaan Melayu lain. Pasal apa? Sebab dia tak tahu. Di Kedah, di Penang, lagi banyak hang. Kalau di Melaka, setakat hang tu. Nung, di Melaka nu, hang semua. Hang buat apa? Hang pi mana? Hang tahu apa? Lagi dahsyat, kepala bapa hang. Lagi dahsyat tuan. Astaghfirullahalazim. Hang semua. Melaka 5 je. Mai Penang pula ni apa ni hang ni dapat tara mana hang. Hang semua orang tak ni. Mai ke Perak je komen tadi. Yang mana faham, tak faham sudah. Jadi kemajuan di dalam dunia akan terus berkembang. Dan Allah mencukupkan pada manusia untuk terus maju. Ni, Nabi tak payah ajar cara buat kamera. Tak payah ajar lah. Ustaz, ada ke Nabi ngajar cara buat kamera? Tak payah lah. Allah bagi otak. Fikir. Hari ni kita boleh buat siaran langsung malam ni satu dunia tengok live kita. Dulu kalau nak buat live, tunggu kamera TV datang. Tak pun kamera 6 jahanam lah. Tutup muka, meletup gambar, keluar 6 jahanam. Sekarang dengan kamera kecil ni tuan-tuan, satu dunia. Canggihnya sekarang. Allahu Akbar. Lepas ni agak-agak apa tuan-tuan? Kereta makin canggih. Ustaz, ada ke kereta boleh terbang Ustaz? Boleh. Kereta boleh terbang. Ustaz ni. Nama Ustaz. Bingung juga ya. Kenapa? Ada ke kereta nak terbang? Kapal terbang pun terbang. Antara kapal terbang dengan kereta mana berat? Kalau kapal terbang boleh terbang, takkan kereta tak boleh terbang. Simple punya matematik. Kapal terbang bertan-tan boleh terbang atas kepala. Takkan kereta 1 tan tak boleh terbang. Hari ni China dah buat. Dia guna kereta, drone terbang. China dah buat. Orang kita lagi, mana kalau ada kereta mana ngutik tol mana? Kata dia. Ni ngira tol atas langit ni tuan-tuan. Sekarang dia mudah buat. Bukan setakat kereta terbang. Orang terbang. Dia pakai suit, baju, tekan dan dia boleh terbang. Masya Allah, tuan-tuan. 60 km sejam dia terbang. Bayang tuan-tuan balik kampung di Greek. Terbang. Tu Haji Dollah tu, dia lah tu. Terbang. Hilang lautan. Gerakan mencari Haji Dollah sekarang, tuan. Teknologi ini akan terus berkembang. Teknologi baju, teknologi kopiah, teknologi spek mata. Dulu spek mata, sekarang tak main dah. Sekarang lasik. Operate mata, buang. Canggihnya tuan-tuan. Sampailah kepada teknologi kesihatan. Perubatan. Jantung sakit, boleh ambil jantung orang lain masuk dalam badan kita. Tulang kita reput, kita boleh ambil tulang orang lain, ganti tulang reput kita. Adakah Islam menolak benda ini? Tak, silakan. Itu nama dia kemajuan. Jangan tuan-tuan bandingkan dengan Nabi Muhammad pula. Ini komen nak ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu apa? Kata dia. Ya Allah. Sebab Nabi Muhammad diutuskan pada umat pada masa itu. Kalau dia bawa cerita macam ni, umat dia pun tak faham. Tetapi Nabi Muhammad tinggalkan Quran, Nabi Muhammad tinggalkan hadis. Dalam Quran itu ada benda-benda macam-macam. Galilah, carilah ada kemajuan di dalam Al-Quran. Contohnya Ustaz, hari Khamis malam Jumaat kita baca Yasin. Berapa ramai yang baca Yasin? Faham tak juga? Sebab tu kalau boleh lepas baca Yasin, buat tafsir Yasin. Yasin. 2 minggu tak habis lagi tafsir tu. Ya tu apa? Wahai. Sin manusia. Wahai manusia. Dah. Yasin itu maksudnya ialah wahai Muhammad. Yasin itu ialah nama Nabi Muhammad. Nama Muhammad pula. Tafsir saja. Yasin tu nama lain. Allah panggil Nabi dengan gelaran Yasin.
wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang bijak, innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, minal mursalin. Toha, Toha, nama Nabi Muhammad. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan kepada kamu Al-Quran untuk menyusahkan manusia. Tak. Sebab tu nama Nabi Muhammad, Yasin dan Toha diletakkan dalam selawat. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Toha dan Yasin, nama lain bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila baca surah Yasin, tuan-tuan nak cakap apa? Ada orang cakap, Ustaz, minyak kita dah nak habis. Minyak apa? Minyak petrol. Duk gali tiap-tiap hari, minyak habis. Nanti kita nak pakai apa, Ustaz? Kereta kita minyak habis. Siapa cakap? Amerika cakap. Barat cakap, minyak dah habis. Takut minyak dah habis. Habis tu, beli kereta elektrik. Itu yang beli elektrik sekarang. Pakak beli kereta elektrik mahal gila. Sampai tengah jalan, bateri habis. Menung 8 jam, 6 jam pula charge. Itu negara yang tak ada minyak, belah-belah Eropah. Mereka tak mau bergantung kepada pengeluar minyak. Rusia, mereka tak nak bergantung pada Arab. Sebab tu mereka cipta kereta elektrik. Yang kita minyak bersepah ni bersepah. Engkau nak membangunkan bateri dia saja mahal. Kau nak buat pencemaran alam sekitar dengan bateri itu saja, tuan-tuan. Kalau minyak engkau habis, ada ayat dalam surah Yasin. Daripada pokok yang berwarna hijau boleh mengeluarkan sumber api. Carilah. Akhdari nara, kata Allah. Daripada pokok yang hijau mengeluarkan api. Bila orang buat kajian, rupa-rupanya minyak biodiesel. Tak payah nak gali tengah laut Cina Selatan lagi. Kelapa sawit tu boleh. Boleh menjalankan kereta. Carilah. Mai ke orang Melayu pula. Minyak sawit buat kereta apa? Goreng ikan boleh lah, kata dia. Apa nak jadi bangsa kita ni, tuan-tuan? Sebab bila kita nak jadi lemah ni, tuan-tuan? Dulu ada orang Melayu, dia buat kereta dia boleh start guna remote dalam jalan tanpa driver. Seorang mekanik Melayu, dia boleh letak kereta berjalan. Orang kata hantu raya. Ini hantu raya ni. Kemudian bila hujan turun, wiper dia jalan sendiri. Ini tak lama ni, rosak ni. Akhirnya, Jerman buat. Wiper kena hujan, jalan sendiri. Letak pada Mercedes. Orang Melayu kata, ini Jerman canggih. Padahal Melayu dah buat lama dah. Sian bangsa kita, kan? Sian bangsa kita. Padahal dia boleh start enjin, boleh hidupkan kereta, boleh start aircon, jalan. Running dah aircon, kau masuk jalan. Tapi bahasa Melayu buat, tak mau. Beli 2 hari rosak lah, kata dia. Bila BMW buat, dia buat apa? Reverse parking assist. Mula-mula dia buat. Tekan saja, steering pulas sendiri. Kita duduk menung je. Masuk load parking selamba je. Mula-mula dia buat. Bila BMW buat, macam canggih BM ni. Melayu dah buat lama, bang. Tapi bangsa kita ni jenis tak sokong bangsa sendiri. Nak kata apa? Sampailah pada satu tahap, nak sembahyang tarawih pun import imam Arab. Kata kenapa imam tahfiz terbatas? Dia feeling tu dia. Aduh, lemah, tuan-tuan, bangsa kita ni. Terlalu kuat dengki sama-sama kita. Tuan-tuan yang saya muliakan. Ustaz bercakap tentang Jepun. Ustaz bercakap tentang China yang maju dan sebagainya.
Ustaz tak tahu ke? Ustaz tak baca ke? Negara Islam ni miskin. Negara Islam ni banyak musibah. Negara Islam ni gempa bumi. Negara Islam ni banjir. Macam mana nak maju, Ustaz? Miskin, Ustaz. Siapa cakap miskin? Siapa cakap miskin? Tuan-tuan, Islam, Allah Ta'ala ni maha kaya. Allah Ta'ala, dia bagi dekat Afrika tu berlian. Dia bagi dekat Afrika berlian. Sebab tu penjajah pergi Afrika, pasal ada berlian, pasal ada emas. Kalau tak ada berlian, tobat lahum tak datang penjajah tak. Tapi pasal ada berlian, ada emas. Bila dah merdeka, emas masih ada, berlian masih ada. Tetapi apa yang orang-orang Afrika buat sama-sama dia orang? Dia gunakan berlian, jual berlian, dapat duit, beli senjata, tembak sama-sama dia orang. Akhirnya jadi pelarian. Dan kita pun kata, orang Islam miskin. Kita pun kata, orang ni Islam, tapi kenapa miskin jadi pelarian, kebuluran? Engkau tu yang tak nak bersatu hati. Allah Ta'ala bagi pada Arab, padang pasir, kering kontang. Tapi Allah bagi minyak pada dia orang. Kau boleh maju dengan minyak. Sayang tuan-tuan, orang Arab suka main bola. Dia buat stadium berbilion, dia bayar gaji pemain bola berbilion, dia beli syarikat bola berbilion, habis duit dia untuk bola dan bangunan saja. Kalaulah mereka menjadi peneraju bangsa-bangsa yang hebat mencipta lama dan Arab, tuan-tuan, dia buat kapal terbang sendiri, tuan-tuan. Habis tu Ustaz cakap macam itu. Bangladesh tak ada apa, Ustaz, miskin, Ustaz. Negara yang di antara yang miskin dalam dunia, Ustaz. Tak ada minyak, tak ada arang batu, tak ada timah. Timah ke biji? Biji timah. Memang Bangladesh tak ada hasil bumi yang banyak. Tetapi Bangladesh mempunyai rakyat yang ramai. Di antara rakyat yang paling banyak dalam dunia, selain daripada Amerika, selain daripada China, selain daripada India, Indonesia. Selain daripada Indonesia, rakyat yang paling banyak Bangladesh. Tuan-tuan tengok di Malaysia, ada berapa juta orang Bangla. Di Indonesia, di Singapura, ada berapa ramai. Di Mekah, ada berapa ramai pekerja Bangladesh. Mereka adalah bangsa yang paling pandai sekali. Saya naik kapal terbang, naik kereta daripada Madinah sampai ke Mekah. Bila saya sampai di hotel, budak Bangla ni ambil beg saya, bolan troli, pergi tolak. Ambil kad hotel, bilik, masuk. Saya cakap dengan dia. Berapa lama dah kerja? Dia cakap Arab. Cakap saya pun tanya Arab, dia cakap Arab, tanya Arab. Lepas tu masuk dalam bilik, saya ambil 10 rial ke, bagi kat dia. Terima kasih Ustaz. Boleh cakap Melayu ke? Saya tanya dia. Saya 94 tahun. Astaghfirullahaladzim. Dia kerja kilang kuari 9 bulan. Cilakui betul hang ni. Yang kita doa ente apa semua ni, maafin muskilah. Rupanya dia cakap Melayu, tak. Saya 4 tahun 9 bulan itu batu punya. Oh. 4 tahun dah 9 bulan. Boleh Melayu semua boleh. Lepas tu bila datang sini, oh, Turki boleh cakap, Arab boleh cakap, Melayu boleh cakap, Inggeris boleh cakap. Itulah orang Bangladesh. Tahun 2015, mereka menghasilkan pendapatan 55 bilion dolar Amerika. Hasil bekerja di luar negara sahaja, dihantar balik ke negara Bangladesh. Tanpa perlu ada modal, tanpa ada lombong, tanpa ada apa. Hanya menghantar pekerja, dan pekerja ni menghantar wang tunai ke negara mereka. 2015, 55 bilion dolar Amerika. Sekarang 2023, agak-agak berapa ratus bilion. Allah tak bagi harta, tapi Allah bagi aset manusia. Tapi Bangladesh ke, Arab ke, Afrika ke, memilih untuk bergaduh sesama mereka. Allah bagi pada tanah Melayu Malaysia. Apa yang Allah tak bagi? Di laut ada hasil, di tanah ada hasil, di pokok ada hasil, di bendang ada hasil. Sepatutnya kita boleh berjaya. Tapi apa orang kita buat? 24 jam kerja dia, bertekak, bergaduh. Tekak, bergaduh, tekak, bergaduh.
Kemudian kita bercakap soal kemajuan. Kenapa Jepun maju? Mereka tak ada gaduh macam kita. China dulu bergaduh 1989 Medan Tiananmen. Lepas tu tak ada lagi bergaduh rakyat dengan rakyat, rakyat dengan pemimpin. Hari ini mereka kontrol ekonomi dunia. Korea dulu tunjuk perasaan siang malam pagi petang. Tapi mereka bersatu hati. Hari ini jangan kata kereta, konsert penyanyi mereka pun kita tengok. Jangan nampak. Perancis pernah bergaduh. Maju dia. England tak pernah bergaduh dia. Elok dia. Tambah dia pula ambil emas kita, awak balik. Lagi dia kaya. Tapi kita ni tuan-tuan, bergaduh daripada parlimen sampai masjid. Rebut jawatan, rebut kuasa, rebut menega tepi jalan, gaduh, menega dalam jalan, gaduh. Hantar barang, gaduh. Tumbuk orang, tumbuk grabfood, semua bergaduh belakang. Bila bangsa kita nak maju? Ustaz hak ceramah sama-sama ustaz pun gaduh. Bid'ah, tak bid'ah, bid'ah, tak bid'ah. Astaghfirullahalazim. Sayang tuan-tuan, kalau kita ikut Nabi Muhammad, Allah Ta'ala dah bagi semua dah. Kita akan jadi hebat. Jadi tuan-tuan, di kampung kita ni, di masjid kita ni, elakkan persengketaan. InsyaAllah, bersatu hati kita. Allah turunkan rahmat dan berkat pada kita. 2. Kemajuan yang Allah Ta'ala bagi pada kita dengan otak kita ni ada had. Jangan melepasi had ini dengan mencipta teori-teori yang bukan-bukan, yang akhirnya menolak ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kita ada sains dan kita ada teknologi, tetapi jangan sampai menafikan Allah Ta'ala. Yang ni yang cuba dibuat oleh orang-orang zaman sekarang. Contoh, tuan-tuan tahu tak kenapa yang Fir'aun tu dapat awet mayat? Baca dekat dinding gua. Dia kata apa? Satu hari nanti mayat Fir'aun akan hidup balik. Simpan elok-elok. Sekarang dah timbul lah. Nama dia apa? Scientology. Agama sains. Dah ramai dah selebriti, orang besar-besar di luar negara yang dah sign. Kalau kami mati, jangan tanam, jangan bakar. Jangan simpan dalam tanah, simpan dalam keranda. Nanti akan ada orang menghidupkan mayat kami dengan teknologi. Ini nama dia apa? Scientology. Tuhan mereka tak percaya. Tak percaya Tuhan. Sampai pada satu tahap, Abang Din sakit apa? Saya sakit jantung Ustaz, lemah jantung. No problem. Kita dah jumpa jantung yang baru diperbuat daripada babi. Maka orang Melayu pun percaya, ni senang kita, babi banyak. Maka 2 tahun lepas, orang heboh. Manusia dah buat pemindahan jantung babi. Dan lebih malangnya orang Islam percaya. 1, babi itu najis. Tidak ada ubat pada najis. 2, Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa. Salib akan dipatahkan oleh Nabi Isa. Babi dibunuh oleh Nabi Isa. Kalau kedatangan turunnya Nabi Isa salah satunya membunuh segala babi, kenapa hari ini babi jadi penyelamat pula? Nabi Isa jangan bunuh. Kenapa? Babi ni jantung dia saya nak pakai kat saya ni. Ini satu ajaran yang orang buat kepada kita untuk menafikan. Tapi kita dalam tak sedar. Jangan kita hari ini mengatakan bahawa sains adalah segala-galanya. Sampai kita jadi percaya. Sampai kita tolak. Dia najis. Lupakah kita pada hadis Nabi tidak ada ubat pada najis? Tiba-tiba dia jadi penyelamat. Dulu mereka kata, kita sedang mencuba untuk memasukkan jantung beruk menggantikan jantung manusia. Dalilnya sebab manusia asal daripada beruk. Takkan beruk punya jantung tak boleh pakai pada keturunan dia manusia. Senyum pula, berita gembira kepada pengidap penyakit jantung. Saintis telah menjumpai kaedah menukarkan jantung beruk
kepada jantung, pengidap sakit jantung. Dia punya teori dia canggih. Kita asal daripada beruk, mesti jantung beruk boleh pakai. Oh, itu. Bayangkan tuan-tuan, 6 bulan lepas tukar jantung beruk, Abang Din tu duduk atas pokok. Kat Timah, mana Abang Din? Tu. Apa atas pokok? Sejak tukar jantung beruk, itulah rupa dia, tuan-tuan. Manusia adalah manusia. Sebab tu kita, sama-sama kita boleh tolong. Darah tuan-tuan boleh bagi kat saya, darah saya bagi kat tuan-tuan, sama jenis. Tulang saya boleh bagi kat tuan-tuan, tulang tuan-tuan boleh derma kat saya. Mata ni boleh derma sebab kita sama jenis. Masa bila yang mata beruk pula? Kalau kita ni asal pada beruk, apa pakai mata beruk? Makcik buta mata, tak apa, penderma beruk dah. Pergi korek mata dia, buhkan makcik. Dah. Aduh, pening tuan-tuan hari ni. Orang dah letakkan sains mengatasi agama. Mengatasi Nabi Muhammad. Sebab dia kata Nabi Muhammad bukannya pakar sains. Tapi dia lupa Nabi Muhammad itu allamahu syadidul quwa. Allah. Salahkah kita nak operate mata? Tak salah. Salahkah kita nak ambil mata orang, bor kat mata kita? Tak salah. Salahkah kita nak ambil derma organ jantung? Tak salah. Silakan. Sebab manusia dengan manusia. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan sakit mata, buta. Saya kenal dengan satu doktor. Dia boleh merawat mata. Elok. Di Singapura, doktor dia. Nama dia Dr. Ismadi. Jadi tuan-tuan boleh pergi Singapura, try tengoklah. Ya, pakar mata Dr. Ismadi. Kasim Selamat tu buta, elok tuan-tuan. Cerah terus tu. Celek. Tak pernah faham tak faham sudah. Anak murid saya tukar buah pinggang di negara India. Elok sama sihat ber sekarang. Cuma tumbuh misai sikit. Lepas dia buang tukar buah pinggang dia, tumbuh misai makcik ni. Bukan pakcik, makcik. Apa ada misai kak? Tak tahu tu nak tukar jadi misai Ustaz. Buah pinggang orang jantan dengan mak tuan tu misal ni. Jadi akak-akak yang nak tukar buah pinggang tu tengok dulu jantan ke betina buah pinggang ni. Buatnya pada orang lelaki masuk dah jambang janggut kita lari lelaki kita pula. Cuma terlalu canggih sangat. Sampai pada satu tahap saya tak nak jadi lelaki, saya nak jadi perempuan. Ni dia. Dia lupa dah hak Nabi kata dilaknat tu. Tuan-tuan, dia buang halkum ni. Saya tanya tuan pada orang yang buang halkum. Buang di mana? 10,000. Ustaz tahu tak halkum kita macam mana? Mana saya tahu. Halkum kita ni macam tulang ayam goreng yang putih, yang lembut. Itulah dia. Tu doktor buat macam mana? Kikis. Supaya tak ada halkum lelaki. Tu jadi suara kepit. Tak suka lah apa-apa. Suara kepit entah. Allah. Suara kepit lain. Itu pondan. Bila anjing kejar baru lepas. Laui. Satu lagi suara kacik. Dia tak buka mulut. Dia kacik sikit dia. Kacik. Mana ada kacik macam tu? Kacik pelan-pelan. Dia tak buka rahang. Siapa Ustaz yang cakap macam tu? Barang ada, barang. Apa? Tanya barang, tak tahu. Tuan-tuan. Dia jenis tak buka mulut. Macam pernah dengar Ustaz. Sebab tu kita boleh tahu anak kita ni hisap apa. Man, malam-malam kamu ke mana? Balik. 2 pagi balik. Bila ya balik ke? Nak pergi. Tak balik pun saya marah. Balik pun marah. Tuan-tuan. Dia tak buka mulut. Yang ni kena tengok ni. Dadah ke, ekstasi ke, apa syabu ke, dia balon. Kita boleh cek. Tuan-tuan ni masalah kita tak cek. P. Ramlee dah ajar lah. AR Tompel tu. Mana kamu? Cuma kawan lah bapak. Cuba tengok bau apa? Nampak tu. Tu cerita anak bapak ke cerita apa tuan-tuan dia?
Dia nak test bawa arak ke tidak dekat P. Ramlee. Itu cerita yang Tompek. Pernah tak kita buat kat anak kita? Kamu ambil barang ke, Din? Nana, ada apa, tuduh orang pula ni. Sudah. Canggihnya teknologi sekarang ni, tuan-tuan. Sampai nak jadi perempuan. Dan boleh pula. Putih muka dia. Dada ni ada. Dada pun timbul. Dulu Ruslan. Sekarang Rus. Tu yang saya jumpa satu orang. Saya kata, abang, janganlah buang benda tu, abang. Menyesal, abang. Banyak dah yang saya jumpa. Orang yang buang benda dia. Lepas buang, menyesal. Sakit. Makan ubat tak berhenti. Itu ajak saya jumpa pula. Nak selesai masalah. Tak payah. Kata, saya akan kuat iman. Tolonglah ustaz, sakit ustaz. Yang buang buat apa? Doktor pun tak simpan dah. Nak sambung tak mana? Jantung ada orang derma. Buah pinggang ada orang derma. Benda tu tak ada siapa derma. Ada tuan-tuan yang jumpa Tuan Imam. Imam derma kat saya. Imam jawab, saya pun nak pakai. Ada kemajuan yang tak boleh. Teori saya. Dulu timbul satu cerita, nama dia klon. Perempuan tak payah kahwin, perempuan tak payah lelaki, perempuan tak perlu suami. Orang perempuan boleh mengandung tanpa suami, tanpa persetubuhan. Wow! Inilah satu kejayaan sains. Manusia boleh beranak tanpa suami. Kalau kahwin, bergaduh, pukul, sepak, terajang. Sekarang akak-akak boleh dapat anak tanpa suami, kak. Yeah, hore. Ya. Tahun 2000 nama dia. Nama dia klon. Bila saya dapat surat jemputan untuk mendengar sesi taklimat manusia daripada klon, saya batal semua program. Sebab ini benda besar ni. Manusia dapat anak tanpa perlu min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Bercanggah dengan ayat Quran. Kita ni datang daripada nutfah. Kita ni datang daripada mudrah, alaqah. Tak wujud benda ni. Yang nak dapat anak ni bercampur benih lelaki, bercampur benih perempuan, jadi seketul darah, kemudian jadi daging, kemudian dibalut dengan tulang dia, jadi manusia. Tak wujud. Manusia boleh dapat anak daripada perempuan itu sendiri. Dia ambil sel dia, dia ambil dia punya DNA dia, dia ambil genetik dia, disumbat dalam rahim dia, perempuan tadi mengandung. Dan anak yang lahir nanti, muka dia sebiji macam muka mak dia. Nama dia klon. Tahun 2000 tuan-tuan. Saya dengan penuh semangat pergi. Yang terangkan tu doktor perempuan Melayu pakar. Tuan-tuan, kita telah buat kajian dan telah berjaya. Kita buat kajian kepada seekor kambing biri-biri. Dia telah pun melahirkan anak daripada klon. Kita ambil sel dia, masukkan dalam dia punya semua proses dan dia mengandung dan dia melahirkan anak. Cuma sayangnya baby itu telah meninggal dunia. Kambing tu ya, telah meninggal dunia. Kami pekat gelak. Mana ada kambing meninggal dunia? Kambing tu mati. Yang kedua, klon ni, muka mak dia dengan muka anak dia serupa. Saya kata, kambing memang muka serupa. Ada tuan-tuan tengok rimau muka dengan pak rimau lain. Ni muka lain. Rimau sama, tuan. Kambing pun sama. Yang ni hidung mancung sikit. Ni hidung kembang. Mana ada tuan-tuan. Ular sama bentuk dia. Itulah nama binatang. Dia tak sama dengan orang. Orang hidung dia lain, telinga dia lain, bulu kening dia lain, gigi lain. Janganlah kelentong macam itu. Tadi saya tengok satu video. Ayah, anak saya tunjuk ni, ayah. Orang ni ular masuk dalam rumah dia baca doa Nabi Sulaiman. Ular tu tunduk ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu minas Sulaiman min Sulaiman. Ular tu tunduk. Bagus. Tuan-tuan kena apa doa. Tunduk ular tu lembek. Saya guna kayu tas.
Ular masuk, kayu tas lempar kat dia. Lembek ular tu. Boleh angkat kayu tak tidur. Nama dia kayu tas. Di Sarawak cari kayu tas. Masuk lautan bawa kayu tas ni. Ikat di pinggang ke apa ke. Ni. Dia takut dengan kayu tas. Tas pun tak ada ustaz. Indahu min Sulaiman pun tak ada ustaz. Oh, saya tak hafal. Kalau gitu, petua paling mudah, bawang putih. Itu dah petua dia. Kalau ular masuk dalam rumah kita, sebiji bawang putih tu, tuan-tuan potong 3. Halus-halus. Dan letak dekat hidung dia. Hidung ular tu. Itulah cara dia. InsyaAllah kita berpindah alam lah. Kak tu Taman Meru ke Tasik pun ada. Gurak pun ada tuan-tuan. Yang mana faham? Tak faham sudah. Yang petua nombor 3 jangan ikut tu, gila babi nama dia hantar. Allah. Dia kata, yang paling saya tak boleh lupa, dia kata dalil manusia kelon ada dalam Quran. Dalil manusia kelon ada dalam Quran. Ya, Nabi Isa lahir tanpa bapa. Siti Maryam kahwin. Siti Maryam dapat anak tanpa kahwin. Siti Maryam dapat anak tanpa persetubuhan. Itulah dalil kelon. Wow. Bila kita buat sesi soal jawab, doktor, tadi doktor cakap mak dia kelonkan anak dia, muka anak dengan mak sama. Perempuan-perempuan sama kan? Okey. Kemudian doktor cakap dalilnya ialah Nabi Isa dengan Maryam. Soalan saya, Maryam dengan Nabi Isa sama ada muka? Maryam perempuan, Nabi Isa lelaki. Mana sama? Mana sama? Jangan kata itu dalil. Ada berapa banyak manusia yang tak perlukan benda tu? Nabi Adam alaihissalam tak perlukan. Nabi Isa tak perlukan benda itu. Itu khusus untuk mereka. Untuk kita manusia biasa ni doktor, mesti kena ada lelaki punya benih, mesti kena ada perempuan punya benih. Ini ayat Quran. Sains macam mana pun tak akan boleh buat. Berapa banyak hari ni yang sains mengatakan kita lebih canggih pada Quran. Bulan lepas. Terkejut satu dunia. Kita telah menghantar kejayaan menghantar roket ke bulan di kutub selatan bulan ya. Dan kita mendapati bahawa di bulan itu ada air. Okey. So, kita yakin untuk tempoh beberapa tahun akan datang, manusia boleh berpindah ke bulan kerana adanya air di sana. Maknanya kita boleh membina penempatan lah. Kita pun, hoye, aku jemu dah duduk di Tasik. Walaupun Tasik air tak ada. Baik aku pindah ke bulan. Silakan. Ada pelakon Hindustan kata, saya dah beli lot tanah di bulan. Tanyalah dia, agak-agak bila nak pindah? Kau bila nak pindah rumah ke bulan? Nak buat rumah bila? Bata tak ada, besi tak ada, tiang pailin tak ada, simen tak ada, atap tak ada, asbestos tak ada. Yang ada semua benda itu ialah di bumi. Hari ini sains mendakwa kita boleh pindah ke bulan sebab ada air di bulan. Tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan boleh pindah ke bulan, agak-agak tertegak dah hukum. Mahkamah panggil. Kes kedua, Latifah binti Ahmad dan Osman bin Abdul. Hakim tanya Latifah, mana Osman bin Abdul? Dia tak datang tuan. Dia ke mana? Dia dah pindah ke bulan. Atau bila nak selesai masalah cerai kamu ni? Tak tahulah. Dah bertangguh dia. Dapat telefon dia. Ada dapat tu, line putus pula. Katanya penerbangan tak ada dari bulan ni balik tadi. Kalau manusia boleh pindah ke bulan, macam mana nak tertegak hukum? Sebuah kedai emas di Pekan Tasik di Perak dirompak. 10 juta dilaporkan barang-barang emas dilarikan. Pihak polis percaya perompak-perompak tadi telah melarikan diri ke bulan dan usaha mengejar mereka sedang dilakukan sekarang. Sebab tu janganlah tuan-tuan percaya adanya makhluk di bulan.
Dalil, walaqad makkannakum fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Sesungguhnya tempat tinggal kamu di bumi, dan di bumi sahajalah ada kehidupan, tapi sedikit daripada kamu yang bersyukur. Akhirnya kita percaya ada orang di sana, UFO, UFO, UFO. Padahal yang UFO tu dia oranglah yang mai buat perisikan. Jom tuan-tuan kita pegang Quran. Dia menjawab segala persoalan tuan-tuan. Inilah gunanya Nabi terang kepada kita. Dan yang terakhir, habis tu apa yang kita nak ikut Ustaz? Yang tak boleh nak tak tidak mesti ikut Nabi dalam bab ibadat, dalam bab muamalah dan sebagainya. Yang ni jangan duk cari yang lain. Jangan duk buat yang lain moden macam mana pun. Ustaz, kami di kampung tersusun Tasik, kita dah buat survey, warga Pencen 88%, kanak-kanak 10%, 2% remaja Ustaz. So, jadi kita banyak Pencen lah Ustaz ya, swasta ke kerajaan ke. Jadi banyak masa terbuang lah, yang kosong banyak kan, kerja dah tak ada kan. Macam dulu kita pukul 8 dah pejabat kan, sekarang pukul 8 menong di rumah. Yalah dah pencen. Jadi kita dah bincang dengan jawatankuasa baru. Jadi apa keputusan dia? Kita cadangkan kita dah pencen untuk mengadakan sembahyang subuh sebanyak 8 rakaat lah. Sebab lagi banyak sujud, lagi banyak pahala kan. Jadi jawatankuasa kata ada orang sebulat suara lah sokong. Oi, canggih ni bang, nak buat subuh 8 rakaat. Kenapa tak puasa sepanjang tahun? Bukan bulan Ramadan je. Yang tu bab mata kedarah tak boleh lah Ustaz. Kita makan kena makan Ustaz. Kamu ingat agama Islam ni tok nenek kamu punya ke? Pak menakan kamu punya ke? Yang tu takkan berubah tuan-tuan. Sekarang ni manusia sampai tahap nak ubah hak Nabi Muhammad. Imam dia lelaki. Tukar jadi perempuan. Dah ada dah masjid yang imam dia perempuan, dan satu sah bercampur lelaki perempuan. Nama dia liberal punya Islam. Bayangkan tuan-tuan, Ustazah Aminah jadi imam. Allahu Akbar. Haji Dollah makmum. Imam Aminah rukuk, Haji Dollah tengok. Tak pernah faham? Tak faham sudah. Tak. Yang paling menyesal, Haji Mat dekat tingkap. Tak nampak lah pula. Dah ada dah ajaran macam tu tuan-tuan. Sampai pada satu tahap dia ubah hak Nabi Muhammad. Yang nak bawa Mekah ke tempat dia. Yang nak bawa haji mai tempat dia. Dia mari dah. Yang ni tuan-tuan tak akan berubah. Hak Nabi Muhammad takkan berubah. Kalau ada yang buat macam itu, syukur kita di Malaysia. Kita ada majlis agama, kita ada jabatan mufti, kita ada sultan yang duk tengok benda ni. Saya dah pergi dah tuan-tuan, saya ceramah ni 33 tahun dah saya ceramah tuan-tuan. Saya bersyukur walaupun saya ni banyak kontroversi. Bersyukur walaupun banyak sakit. Bersyukur walaupun macam-macam cerita. Tapi dalam masa yang sama macam Tuan pengurusi majlis sebut tadi lah. Saya tak buat Wikipedia tu. Saya tak buat, saya tak tahu. Saya pun tak tahu. Bila Tuan Haji sebut Wikipedia diskopreksi tadi, baru saya buka Wikipedia Ustaz Kazim. Natang apa pula disko ni? Saya tak tahu. Saya tak tahu siapa buat. Sudah tahun-tahun saya rasa dah lebih 15 tahun Wikipedia saya. Maksud diskopreksi tuan-tuan, album nyanyi. Itu maksud dia. Saya buat lagu dengan IKRU. Lagu selawat dengan 7 rappers. Saya juga penyanyi merangkap rappers. Ustaz rap. Entah. Masya Allah. Ustaz serba semua balon tu. X1R pun balon. Tak pernah faham, tak faham sudah. Jadi tuan-tuan, banyak negara yang saya pergi, banyak tempat yang saya pergi, banyak manusia yang saya jumpa yang bukan-bukan tuan-tuan. Saya pernah ceramah di Jepun, di China, di Vietnam, di Australia, di Indonesia, di Brunei,
di Mesir, Syria, Jordan, Saudi. Ini negara-negara. Thailand saya pergi ceramah. Ada benda yang pelik-pelik saya jumpa, tuan-tuan. Anak dia tak Islam. Mak pak dia Islam. Benar, dia benarkan anak dia. Islam, dia Islam. Isteri dia tak Islam. Ni isteri saya, Ustaz. Ya. Tengok lambang Kristian ni. Dia Islam. Isteri tak Islam. Macam mana macam ni? Sebab negara mereka membenarkan Islam dan tak Islam boleh kahwin. Boleh kahwin. Malah membenarkan murtad. Boleh murtad. Tapi kita di Malaysia syukur pada Allah. Orang Islam tak boleh murtad. Dan tak boleh berlaku perkahwinan. Di antara bukan Islam dan Islam. Dan tak boleh berlaku perkahwinan jantan dengan jantan. Tuan-tuan tak rasa macam mana satu mak menangis, anak dia laki-laki kahwin dengan laki-laki. Dan anak dia, tuan-tuan, mai berdebat dengan saya. Sebab apa nak dihalang dia jantan kahwin dengan jantan? Dan dia debat pula, dia guna ayat Quran surah Ar-Rum ayat 21. Huwallazi khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dia baca ayat Quran. Tuan-tuan kalau berdebat dengan dia, tuan-tuan pun menikah dengan jantan tengok. Dia kata di antara tanda-tanda kekuasaan Allah menjadikan pasangan kamu daripada jenis kamu sendiri supaya kamu merasa tenteram. Ustaz, saya jenis lelaki. Dalam ni Tuhan Allah sebut tanda-tanda kekuasaan Allah menjadikan pasangan kamu dari jenis kamu. Saya jenis lelaki. So, my partner pun lelaki. Berdasarkan ayat Quran. Sebab apa? Saya rasa tenang dengan dia. Kalau tuan-tuan jadi saya, tuan-tuan nak kata apa? Betul ke? Oh, dahsyat tuan-tuan. Tapi kita di Malaysia, kalau kita tak berhati-hati, kalau kita tidak bekerja sama mempertahankan Islam, Rasul dan ajarannya, saya takut besok anak tuan-tuan, lelaki, bawa balik tunang pun lelaki. Dua-dua ada misai. Mak, inilah girlfriend saya. Halo makcik. Oh, sudah. Siap cium tangan lagi tuan-tuan. Jadi berhati-hati. Ada benda yang kita boleh buat. Ada benda yang ada limit. Ini dah melampaui ajaran sebenar dia. Ada orang kata, Ustaz kena terima. Kita boleh dah pindah ke bulan. Ustaz kena terima, Ustaz. Tak. Manusia takkan ke bulan. Dalil Toha 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Dari tanah kamu dijadikan, ke dalam tanah kamu dimasukkan, dari tanah kamu dikeluarkan. Kalau kamu pindah ke bulan, kamu mati di bulan, kamu tanam di bulan, dah bercanggah dengan ayat Quran, kamu akan mati di bumi. Mana nak letak ayat Quran? Sebab tu tuan-tuan, jom kita belajar Al-Quran, belajar hadis, kita dapat menjawab segala persoalan. Tuan-tuan nak tanya tentang UFO, ada jawapan. Nak tanya tentang dinosaur, ada jawapan. Semua dah. Canggihnya Nabi Muhammad. Saya duduk dekat Oxford, duduk dalam muzium. Bila saya sampai dekat pintu muzium, pegawai-pegawai dia datang. Tinggi Mak Saleh ni. Dia welcome saya. Nyembang. Dia tanya saya, daripada negeri mana? Which part? In Malaysia. Saya kata, Perak. Oh, Perak. Dia kata dia ada satu benda yang menarik tentang Perak di muzium saya. Mai saya bawa awak. Saya pun naik. Ini. Chris from Perak, kata dia. Saya kata, saya di rumah saya belambak keris ni. Buat apa saya nak tengok? Saya nak tengok benda yang saya tak ada di Perak. Dia tanya saya, apa maksud awak? Saya kata, saya nak tengok dinosaur. Saya nak turun balik ke bawah. Oh, dia kata, tak apa. Jom kita turun tengok rangka dinosaur.
Dinosaur baru betul. Sebab di Perak tak ada dinosaur. Panjang masjid kita ni. Panjang. Tinggi. Dia duduk sebelah dia nak terang tu. Saya kata, sir, ada one. Let me duduk sini elok-elok. You pergilah mana-mana pun. Saya duduk atas kursi malas tu. Saya tengok. Sebelum Nabi Adam turun, dinosaur ada tak? Dinosaur ni mati betul ke sebab dentuman bunga api, bola api dari langit? Aku dengar cerita, datangnya bola langit, bawa api, hentam bumi, mati dinosaur. Betul ke? Kenapa di Malaysia tak dapat jumpa tulang dinosaur? Jurassic hanya ada dekat dengan Amerika. Kenapa dekat Amerika sahaja yang ada UFO? Kenapa di Amerika sahaja yang ada tulang dinosaur? Kenapa tak ada dekat Tasik? Tak pun Gunung Lang? Tuan-tuan, ada tak jawapan dalam Quran? Ada jawapan dalam Quran. Tuan-tuan, Nabi Nuh buat kapal atas bukit. Hujan, ribut, topan, hujan, ribut, banjir datang. Anakku, main naik atas kapal aku. Ayah tunggu. Marilah anakku. Tak apa ayah, saya naik bukit. Ayah naiklah kapal. Tuan-tuan semayang pakai mikrofon. Di luar tak dengar. Di pagar tak dengar. Pakai mikrofon. Di rumah tak dengar. Bayangkan Nabi Nuh bercakap dengan anak dia, bukit. Nabi Nuh umur dia 950 tahun. Tua. Agak-agak suara macam mana? Kita yang dekat 100 tahun pun cakap slow. Saya tak ada duit. Duit saya, dia apa nama, pencen saya. Saya tak ada duit. Tara 100 tahun, tak larat cakap. Tak faham, tak faham sudah. Apa nama, kita, apa nama. Bayangkan Nabi Nuh, 950 tahun. Macam mana nak bercakap dengan anak dia? Oi, anak oi. Macam mana dia cakap? Guna walkie-talkie. Mat, naik Mat. Banjir ni. Ribut tuak ni. Tak apalah ayah naik. Saya dah bukit ayah. Ayah duduk dalam kapal. Tak apa. Cuba fikir kotak. Saya bersyukur. Saya naik kapal. Cruise 13 tingkat. Saya bawa 1,500 orang. Tok-tok lebay, pakcik, makcik naik kapal. 1,500 orang kapal persiaran. Orang hentam saya siang malam, pagi petang. Ustaz Kazim bawa naik kapal. Ada kasino. Ada arak. Saya tak peduli orang cakap. Saya bawa. Bila saya pertama kali naik, orang Islam yang paling ramai bawa orang Islam. Sampai tutup kasino. Saya. Vice President kapal tu datang dari Hong Kong. Dia kata, Ustaz, saya nak tunjuk pada you, kita punya kapal. Saya kata, you are welcome, sir. Okey, jom. Mula-mula sekali dia bawa saya naik di atas pilot deck. Inilah kita punya pilot, Ustaz. Orang perempuan seorang, 3 Swedish. Terima kasih, thank you, sir. Welcome, Ustaz. Saya tanya, mana dia steering? Saya perasan steering macam itu. Rupanya steering dia besar ini je. Saya kata, ini aku dia bawa ni. Punya gedabak besar kapalnya, tuan-tuan, steering besar ini. Punya canggih, tuan-tuan. Oi. Allah. 13 tingkat macam bangunan tinggi dia. Sampailah dia bawa saya masuk dalam perut kapal, tengok stok makanan. 4 hari 3 malam belayar. 1,500 passenger, 1,000 pekerja. 2,500. Tuan-tuan tahu tak makanan dia macam mana? Allah, tuan-tuan. Udang, ayam, beras semua. Banyaknya. Dalam peti sejuk beku yang begitu besar. Air dia, simpanan air banyaknya. Kenapa tuan-tuan kagum dengan kapal cruise tadi? Tuan-tuan tak kagum dengan kapal Nabi Nuh?
Dia bukan belayar 4 hari 3 malam. Dia belayar daripada banjir sampai surut air. Berapa hari? Di mana dia simpan makanan dia? Mai campak atas lantai ke? Di mana dia bawa air dia? Nabi Nuh dahaga. Air banjir banyak, telan dia. Tak ada dengan kolej minum. Mesti dia ada tangki. Mesti dia ada tempat simpanan makanan supaya tak rosak. Yang naik kapal dia bukan Haji Dola. Bukan Haji Bidin. Gaut makan apa? Kak Leha pula macam mana yang tak makan lah. Yang Nabi Nuh bawa gajah, zirafah, binatang, menteka darahnya macam mana? Tuan-tuan pernah fikir tak? Apa yang dia bawa, simpanan apa makanan dia buat, apa peti ais dia? Semuanya ada dalam Quran dan hadis. Sebab tu, jom kita belajar. Jom kita menuntut ilmu. Luasnya ilmu Allah. Jadi tuan-tuan, bila kita makin belajar, makin kita tahu aku ni banyak benda tak tahu.